Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni dah ada soalan-soalan kan. Soalan pertama, bilakah kenaikan gaji minimum penjawat awam akan diluluskan? Soalan kedua, IoT, IR 4.0 masih lemah di negeri ini. Apakah perancangan dan sektor yang diberi keutamaan untuk teknologi ini? Apakah tindakan Menteri Ekonomi bagi mengenangi masalah harga input pertanian yang amat tinggi supaya dapat mengurangi harga komuniti dan makanan negara yang amat ketara? Yang keempat, apakah perancangan kementerian untuk tingkatkan nilai potensi pelaburan di Terengganu selain ECRL dan LPT3? Saya ingat yang keempat tu saya dah jawab lah. Kita memang ada perancangan itu, iaitu yang untuk kita menukar industri minyak dan gas ini menjadi peneraju dalam industri tenaga boleh baru. Pertama, yang melibatkan CCS, Carbon Capture and Storage, seperti yang saya sebut tadi. Pelaburan untuk CCS ini dia melibatkan sekurang-kurangnya 20 bilion. Jadi paling kurang itu akan memastikan industri di Kertih itu berterusan. Beberapa dasar kerajaan persekutuan yang baru itu, kalau diambil peluang, Terengganu ada potensi yang besar. Contohnya mengenai solar. Sebelum ini kerajaan persekutuan menghadkan penjualan tenaga boleh baru dari solar ke mana-mana. Dia kena mendapat kuota dan sebagainya. Sekarang ini kita membenarkan mana-mana pihak yang ingin membangunkan zon industri yang berasaskan solar untuk terus melaksanakannya sekiranya ada pembeli. Maksudnya kalau esok, contohnya kerajaan negeri ada tanah dan ada pembeli industri yang nak beli tenaga solar, kerana tenaga solar ini adalah satu keperluan oleh kebanyakan syarikat antarabangsa. Dia orang tak boleh beli elektrik macam biasa dah, dia kena pakai elektrik hijau. Kalau tidak, mereka akan dihukum oleh pelabur-pelabur kan. Kalau ada contohnya kilang atau syarikat yang berminat, kerajaan negeri tidak perlu menunggu kelulusan apa-apa, memang boleh terus melaksanakan. Malah pilot yang pertama yang kami akan insya-Allah umumkan ialah di Johor. Memang satu solar farm yang bersepadu dengan pertanian juga, atas solar, bawah pertanian, kerana memang sudah ada pelabur dan memang sudah ada kilang yang kata jual terus tanpa melalui grid. Jadi semua perkara-perkara ini sebenarnya memberikan peluang sepenuhnya kepada negeri seperti Terengganu untuk ambil kesempatan. Kerana Terengganu banyak tanah, negeri lain tak cukup tanah. Jadi banyak perkara-perkara yang boleh diambil peluang daripada dasar kerajaan persekutuan yang meletakkan dan memberi tumpuan kepada 3 perkara untuk kita menjadi pemimpin di rantau ini. Pertama, tenaga boleh baru. Kedua, digital. Mungkin kurang sikit di Terengganu. Digital ni lebih kepada Kuala Lumpur, kawasan-kawasan yang maju, yang ramai engineer dan sebagainya. Dan ketiga, keterjaminan makanan. Jadi sebab itu yang saya sebut tadi, kita juga kena beralih bila kita bercakap mengenai ekonomi selama ini. Soalannya seperti inilah, meningkatkan potensi pelaburan. Yang dia seolah-olah bahawa kerajaan mesti melabur duit untuk buat projek besar. Peralihan kita ialah kerajaan meletakkan bidang-bidang dan kita akan yakinkan supaya kedudukan kita sebagai pemimpin industri-industri ini di rantau ini, pelabur itu insya-Allah akan datang sendiri dengan dia melihat beberapa perkara yang dia nak. Kalau yang melibatkan tenaga boleh baru, dia lihat kepada aset yang sedia ada. Kalau keterjaminan makanan, dia lihat kepada aset sedia ada. Aset-aset ini adalah tanah. Dan di Terengganu ada tanah yang banyak.
Jadi insya-Allah kalau dirancang dengan baik, peluang itu sebenarnya lebih besar di Terengganu berbanding dengan di negeri-negeri yang lain. Kalau boleh naik atas balik boleh tak? Tadi ada 4 soalan lagi kan tadi kan. Soalan yang pertama sekali tadi kan, bilakah kenaikan gaji minimum penjawat awam akan diluluskan kan? Gaji minimum ni secara undang-undang dia tak boleh ada penjawat awam atau bukan penjawat awam. Gaji minimum is gaji minima. Semua orang kena bayar gaji itu kan. Jadi gaji minima itu memang dah ada 1,500. Dan kalau kerajaan rasa ada keperluan untuk menaikkan lagi gaji minima, kerajaan akan mengulang mengkaji semula, semak balik tahap gaji minima yang optimum untuk negara kan. Isu dia sekarang ialah soal pertumbuhan gaji yang tidak setara dengan kenaikan kos sara hidup. Sebab itu Malaysia kita ada sedikit dalam bahasa Inggeris dia kata dichotomy. Maksudnya kalau orang tengok kepada angka ekonomi, dia kata Malaysia cemerlang kerana inflasi antara paling rendah dalam dunia, 3.2, 3.3. Inflasi itu secara ekonomi bila dibandingkan dengan semua negara-negara ini dia antara paling rendah. Tapi itu tidak melambangkan beban yang dihadapi oleh rakyat kerana kalau naik sikit je rakyat akan terasa. Sebabnya isu bukan soal kenaikan harga barang semata-mata, isunya ialah isu gaji itu lambat naik kan. Jadi gaji kita untuk 10-15 tahun ini memang perlahan berbanding dengan kenaikan harga barang. Sebab itu kalau saya jawab soalan yang tadi yang mengenai harga barang dan sebagainya, sebab itu dia dua soal. Dia bukan soal harga barang semata-mata, dia juga soal pertumbuhan gaji kan? Dasar gaji minima sedia ada. Tapi gaji minima ini tidak membantu pertumbuhan gaji secara menyeluruh. Dia hanya menaikkan gaji kat bawah saja. Sebab tak boleh bayar lebih kurang daripada 1,500 kan. Sebab itu di peringkat kami memang kami sedang mengkaji dan membangunkan satu dasar nasional mengenai gaji progresif. Gaji minima menetapkan gaji yang paling bawah boleh dibayar. Bayar bawah itu dia kira melanggar undang-undang. Tapi ini hanya beri kelebihan ataupun manfaat kepada pekerja-pekerja yang kat bawah saja. Yang pertengahan semua ni yang jadi masalah ni ialah yang di pertengahan. Mereka tak dapat apa-apa. Dan untuk ini kita perlukan pendekatan gaji progresif. Masalahnya gaji progresif ini adalah antara, kalau bagi saya lah, dalam semua perkara yang saya usahakan untuk ekonomi di peringkat kementerian, yang paling payah sekali ialah gaji progresif. Kerana bukan saja kita kena dapat persetujuan daripada pekerja, kita juga kena dapat persetujuan daripada kerajaan dan kita kena dapat persetujuan daripada majikan. Maksudnya untuk kita ada sasaran 10 tahun lagi, 5 tahun lagi, berapa peratus pertumbuhan gaji yang perlu diberikan kepada semua pekerja, awam dan swasta, supaya dalam tempoh 5 tahun contohnya compensation of employee tadi, CE tadi itu, dia mencapai sasaran negara, supaya gaji purata itu mula naik berbanding dengan yang ada sekarang. Tapi perkara itu akan melibatkan berbilion-bilion ringgit dan dia bukanlah sesuatu yang kita boleh sekelip mata ataupun kita boleh decree, kita boleh arah saja. Sebab kalau arah dia tak nak bayar, tak boleh buat apa. Takkan kita nak tutup dia. Kalau tutup dia lagi teruk, habis orang hilang kerja. Jadi sebab itu gaji progresif ini selalunya tidak dicuba oleh kebanyakan negara di dunia. Dan selalunya diserahkan kepada pasaran semata-mata untuk naik. Cuma pandangan saya memang betul sudah sampai masanya untuk kerajaan mempunyai pendekatan untuk kita percepatkan lagi kenaikan gaji daripada satu tahun ke satu tahun. Kalau tidak sampai bila-bila kita akan bergaduh mengenai harga barang.
Sedangkan secara ekonominya, inflasi itu adalah inflasi yang setara dengan pertumbuhan ekonomi yang kita ada. Jadi saya ingat soal inflasi itu kita akan teruskan kerana kita tahu bahawa masalah yang ada perlu diselesaikan dengan jangka masa yang lebih panjang, iaitu kita perlu tambah bekalan makanan. Itu saja sebenarnya. Saya tidak berminat sangat untuk kenakan kawalan harga. Kerana masalah kita sekarang ni, Malaysia pun memang sudah ada negara sebagai negara. Malaysia adalah negara yang paling tinggi sekali ada kawalan harga di seluruh Asia Tenggara. Kita ada 120 lebih kawalan harga. Dan kalau tidak kena cara, kawalan harga itu akan menambahkan lagi masalah seperti yang pernah berlaku dengan cerita ayam dan telur. Masa itu bila dilihat ada masalah kenaikan harga ayam dan telur, pentadbiran masa itu ambil pendekatan kita kawal harga, tetapkan harga sekilo berapa-berapa. Jadi bila penternak tengok, dia kira buat apa aku nak teruskan pelihara ayam ni, kerana bila aku jual aku rugi RM2 setiap 1 kg tu. Nak tunggu pula subsidi datang ni lambat. Entah dapat ke entah tidak, modal pusingan tu dah habis. Jadi dia buat apa? Sebab itu ada yang bakar anak ayam. Sebab bagi dia, kos untuk dia simpan tiap-tiap hari itu lagi mahal. Jadi kita dah melalui proses ini, yang mana kawalan harga semata-mata, dia kalau tidak berhati-hati akan mula ada kesan kepada bekalan. Dan daripada harga mahal, tiba-tiba jadi tak ada. Dan sebab itu saya lebih berhati-hati supaya kita tidak terlalu cepat mengenakan kawalan harga, kerana sekarang ini kalau tidak, kita akan mengulangi masalah yang kita ada dengan soal ayam dan telur. Jadi jalan dia ialah jalan panjang. Dan jalan panjang itu ialah kerajaan persekutuan peruntukkan wang untuk bina kapasiti makanan, kerajaan negeri peruntukkan tanah untuk kita usahakan makanan, rakyat kena turut serta dan terlibat untuk mengusahakan makanan. Cuma we have to find a sweet spot supaya semua ini menguntungkan semua pihak. Yang bekerja tu dia dapat 2,000 lebih sebulan, yang kerajaan negeri dapat membantu dan dapat hasil daripada kegiatan ini, dan kerajaan persekutuan dapat memastikan masalah gangguan makanan dan juga harga ini dapat diselesaikan untuk jangka masa akan datang. Yang IoT dan IR 4.0 itu, ialah dia IoT ini ada di macam-macam peringkat. Nah, kalau contohnya kita boleh bina infrastruktur pertanian yang saya sebutkan dengan cepat dan dengan banyak di seluruh negeri Terengganu contohnya, itu saya ingat akan menggandakan penggunaan IoT di sini, kerana memang rumah hijau dan tapak pertanian sekarang semua menggunakan internet. Dia tekan saja, air keluar sendiri. Dia tak adalah baja macam dulu, tak adalah, semua dia pakai liquid fertilizer, dia control kan. Jadi itu juga sebahagian sebabnya kenapa kita nak mempercepatkan pembinaan infrastruktur sebegini, kerana kita yakin selain daripada soal makanan dan sebagainya, dia menambahkan kemahiran dalam bidang-bidang teknikal seperti IoT, kerana paling kurang perlu seorang engineer untuk menguruskan kapasiti ataupun infrastruktur pertanian tadi. Saya ada lebih kurang 20 soalan lagi ni. Tapi kalau saya jawab semua 20, mati orang. Dia tak berhenti ni kan. Jadi saya serah kepada Dr. Samsuri Rijab lah untuk dia jawab. Saya pula jawab. Terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri. Kebanyakan soalan-soalan tu adalah kait dengan Kementerian Ekonomi. Cuma ada satu soalan di situ yang saya lihat, saya nak beri perspektif sedikit, iaitu soalan mengenai IoT, Internet of Things dan Industrial Revolution 4.0 yang masih lemah dan soalan itu di negeri ini, dan perancangan dan sektor yang diberi keutamaan untuk teknologi ini. Saya rasa semua orang terlibat, bukan sahaja di peringkat kementerian,
pelbagai kementerian, bahkan di semua kerajaan-kerajaan negeri. Cuma ada perkara dasar yang kita perlu perhalusi sebenarnya dan very careful when we look at on the Internet of Things and Industrial Revolution 4.0, kerana ada beberapa balancing act yang perlu kita buat. Istilah IoT and International IR 4.0 ini diguna pakai secara menyeluruh di seluruh dunia. Sedangkan di sana sepatutnya perlu dibuat beberapa penyelarasan dan synchronization antara negara maju dan negeri tidak maju. Sebab kalau tidak, kesan kepada negeri yang sedang membangun ini berbeza dengan kesan terhadap negara-negara maju. Saya buat contoh. Penggunaan IoT dan IR 4.0 20 tahun dahulu tak sama dengan sekarang ini. 15 tahun dahulu tak sama. Pelaburan daripada, sebagai satu contoh, kesan kepada rakyatnya ialah 20 tahun dahulu kalau pelaburan 400 million daripada untuk petrochemical mungkin memerlukan 1,000 orang pekerja. Tapi akibat daripada the advancement of IoT dan IR 4.0, 400 million investment untuk petrochemical pada waktu ini hanya memerlukan dalam 100 orang atau kurang daripada itu lagi. So at the expense of workers, sedangkan dalam masa yang sama negeri yang sedang membangun atau negara yang sedang membangun juga perlu menyediakan peluang-peluang pekerjaan kepada rakyat. Jadi ini sedang kita hadapi di, kata silap saya, di Kerteh sendiri, pelaburan yang latest daripada Petronas sebab 200 million, nak pakai dalam 50 orang saja berbanding dengan dahulu. So the advancement of IoT dan Industrial Revolution 4.0, dia akan memberi kesan sedikit sebanyak kepada tenaga kerja. Itu satu. Maknanya apa? Maknanya IoT dan IR 4.0 akan memberi kesan positif kepada sektor-sektor tertentu, terutama perkhidmatan. Sektor-sektor pembuatan ini positif, produknya banyak, increase productivity, tetapi kesan kepada employability ke rakyat. Jadi rakyat bertempik-tempik lah. Pelaburan ada, tapi kerja tak ada. Itu satu bab. Sebab itulah kita lihat, negara maju seperti Britain umpamanya, mereka dapat merasa kesan IoT dan Industrial Revolution 4.0 ini setelah berlakunya Brexit. Sebelum ini banyak tenaga kerja mereka ambil daripada Poland, daripada Portugal, daripada Eastern Europe yang masuk ke United Kingdom yang boleh kerja. Tetapi bila berlaku Brexit, iaitu apabila United Kingdom keluar daripada EU, menyebabkan tenaga kerja ini terpaksa balik dan mereka kekurangan tenaga kerja. Dan pada waktu itulah maka mereka melihat pengisian IoT dan IR 4.0 ini akan memberi kesan yang sangat positif kepada mereka. At that time, pada waktu itu. Sebab itu, kita kena careful dengan penggunaan IR 4.0. Tidak begitu, dia bukan menyeluruh untuk semua sektor, memberi kesan yang positif. Ada sektor-sektor tertentu, perkhidmatan, pertanian dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama, kita juga kena ada balancing act untuk memastikan bahawa rakyat-rakyat ni tidak ditinggalkan dan tidak sepenuhnya kita bergantung kepada penggunaan teknologi. Okey, ada soalan-soalan bawah lagi ni. Ni kita ada sampai pukul apa ni? Sampai pukul 4 ke apa ni? Soalan banyak, ada 30 ni. Saya tak boleh jawab semua kan. 30 letih kita tak balik. Bawah sikit. Yang soalan bila nak mulakan kerja-kerja menambak tebing Sungai Kuala Telemong, itu memang sudah diluluskan. Jadi sekarang dia dalam proses perolehan dan sebagainya lah. Dia telah diluluskan untuk tahun ini. Jadi bila Kementerian Ekonomi meluluskan projek itu, dia diberikan kepada Kementerian Pelaksana. Jadi kalau kerja-kerja tebing sungai ini, Kementerian Pelaksana sama JPS kan. Dan JPS akan melalui proses itulah. Dia akan tengok, kemudian dia buat perolehan dan sebagainya lah. Seterusnya, ringgit Malaysia remains weak and inflation, cost of production with aggravated living cost, immediate actions can Bank Negara government do.
satu ialah kita akan terus terdedah kepada keadaan yang berlaku di US. Dan dari segi tindakan segera itu sebenarnya kalau pandangan saya lah, kita sebenarnya telah terlepas kapal. Kerana sebaik saja COVID, negara-negara lain dengan cepat menaikkan kadar interest dia. Sebab itu di seluruh rantau ini semua 5% lah. Thailand 5%, Indonesia 5%. Kita sebab kita nak masuk pilihan raya. Jadi kerajaan tak berani nak naikkan. Jadi sekarang ini kita that's the reality. Jadi kita 3%, satu dunia 5%. Bayangkan begini kan, kalau saya ada $100 juta kan, saya nak letak kat Malaysia ke, saya letak dekat Singapura ke, saya letak dekat US. Selagi kita ada differential itu, kita akan terus berhadapan dengan keadaan begini kan. Kalau kita naikkan, kita akan ada isu lah kerana dia mula ada kesan kepada ekonomi dan sebagainya kan. Jadi sebab itu pandangan saya ialah dari segi dasar monetary itu sebenarnya dia bukan semata-mata lagi mengenai OPR kerana dia tidak semudah itu untuk menaikkan OPR kan. Tapi kita boleh tengok juga beberapa perkara yang berbentuk transaksi harian. Contohnya, orang beli forward dolar. Saya nak bayar dalam dolar 10 bulan lagi. Saya dah beli dolar sekarang. Ini juga sebahagiannya yang menyebabkan ringgit lemah. Jadi kita kena tengok peraturan-peraturan kalau forward hedging, terutamanya yang melibatkan forward transaction. Yang ini saya ingat boleh dilihat dan boleh bincang dengan Bank Negara. Dia tidak melibatkan OPR, tetapi dia melibatkan macam mana kita nak menutup lubang-lubang yang orang boleh beli dolar tanpa ada keperluan sangat. Kerana any transaction yang menukar ringgit kepada dolar, baik sekarang ataupun baik forward, itu sudah tentu akan ada kesan kepada kedudukan ringgit lah. But dia juga sebenarnya ada kena-mengena juga dengan keadaan di negara kita kerana, and that's why I think we have to go through the state election. Dia satu lagi milestone penting mengenai pelabur, sentimen pelabur ialah stability. Jadi dia tengok setakat ini ada stability, tapi dia rasa dia nak tengok pula macam mana keputusan pilihan raya negeri akan datang. Jadi we have to go through sampai pilihan raya negeri akan datang, let the dust settle, then they will form an opinion how exactly is the politics in this country going. Lepas itu dia decide dia nak park duit dia kat mana. Because kita sebagai ringgit kita, dipengaruhi paling besarnya ialah dekat mana orang letak duit dia. Orang US, orang China, orang Jepun semua ni dia letak duit dia kat mana kan. Jadi kalau dia rasa dia tak nak letak kat negara tu, dia bawa keluar, ringgit jatuh lah. So I think we have to wait for that lah kan. Tapi dari segi adalah beberapa perkara yang nampak positif kepada kita. Contohnya harga minyak mentah dijangka akan kekal tinggi. Sebab Saudi buat keputusan untuk potong lagi pengeluaran minyak mentah kan, untuk kekalkan harga. So saya ingat 2 hari ini dia dah naik sampai $77 lah, kalau tidak 72, 73. So bila harga minyak mentah tu kekal tinggi, itu akan bagi lebih ruang kepada ringgit untuk mengukuh. Kerana negara yang ada minyak, oleh kerana dia jual in dollar dan dia akan dapat duit tu balik daripada currency dia. Jadi ada beberapa perkara, but I think memang we have to ride this through. That's my opinion. We have to ride this through. Dia tidak ada Panadol yang boleh secara cepat. Saya tak tengok lagi currency pada hari ini. Minggu lepas dia ada kesan positif terus apabila masalah hard ceiling hutang di US diselesaikan. Daripada 4.6 dia terus jatuh 4. Dia terus mengukuh ke 4.58 dalam satu hari.
But we can never tell kerana dia pelabur ni dia tengok banyak perkara, but sepatutnya tekanan kepada ringgit itu tidaklah begitu teruk berbanding dalam 1-2 minggu yang lepas, because the debt ceiling has been settled, kan? But we'll see how it goes in the next few weeks, kan? Sejauh mana pihak Kementerian Ekonomi menjadi pihak untuk memudahkan urusan Kementerian Kewangan dalam menyalurkan hasil royalti kepada Terengganu, itu bukan bidang kuasa dan bidang kerja Kementerian Ekonomi. Kan siapa yang tanya soalan itu? Kementerian Ekonomi bertanggungjawab mengatur perancangan ekonomi jangka panjang, baik dari segi dasar dan diterjemahkan kepada peruntukan projek-projek. Jadi bila kajian tiap-tiap tahun umumkan belanja mengurus berapa, belanja pembangunan berapa. Belanja pembangunan itu yang nak buat sekolah, lebuh raya semua, itu semua di bawah Kementerian Ekonomi. Tapi soal macam mana nak menguruskan fiskal, berapa nak berhutang, berapa nak bayar, gaji berapa, yang itu di bawah Kementerian Kewangan. Jadi insyaAllah kalau PM datang boleh tanya PM kan. Seterusnya kena turun bawah sikit. Saya ingat bawah lagi, saya ingat yang pasal kadar ini pun pasal ringgit. Adakah Malaysia sedang berkira untuk mengguna mata wang alternatif seperti yang dibuat oleh Rusia, China dan Saudi Arabia? Kenapa China, Rusia dan Saudi boleh buat? Ialah kerana mereka adalah mereka ada skala ekonomi dalam bidang tertentu yang mereka boleh buat. Dan cara mereka pun, mereka tak gunakan sebagai mata wang mereka tu sebagai mata wang dagangan antarabangsa. Dia guna sebagai bilateral. Maksudnya kalau Saudi jual minyak kepada China, dia bersetuju sekarang China bayar dalam rial ataupun China bayar dengan renminbi, begitu. So it's bilateral on transaction by transaction basis. Dan mereka boleh buat kerana mereka ada skala untuk urus niaga mereka. Minyak memang Saudi besar, kan. Rusia contohnya gas dan perkara lain. China memang nombor 2 di dunia dan dia ada banyak urus niaga yang besar dengan negara-negara lain, jadi dia boleh putuskan begitu. Kita belum dalam keadaan begitu. Kecuali contohnya satu dunia pakai kelapa sawit kita. Semua orang makan kelapa sawit, dia tak boleh hidup tanpa ada minyak sawit kita, dan kita dah ada kuasa untuk kita kawal pasaran tertentu dalam dunia, baru kita boleh buat ketetapan kalau nak beli sawit saya bayar dalam ringgit atau dan sebagainya, kan. So saya, walaupun saya tahu ini perkara yang disebut-sebut, I know that it sounds nationalistic, tapi saiz kita sebagai ekonomi ni masih lagi kecil lah. Kalau kita nak beli dengan Indonesia contohnya, kan, kita berdagang dengan Indonesia, kita minta Indonesia terima kita bayar dengan ringgit, tak tentu dia terima tau. Tak tentu dia terima. Dia kata tak nak, aku nak suruh kau bayar dalam dolar. Tak nak, kita kena bayar dengan dolar, kan. Jadi sehinggalah kita sampai ke satu peringkat yang kita betul-betul ada skala. And it will take a while in anything for us to have a scale, because we are a small nation. We have to accept that. And jadi benda yang boleh diguna pakai oleh Rusia, China, Saudi, or even Indonesia or India, dia sebenarnya tidak terpakai kepada kita lah. And I prefer to be realistic rather than kita explore benda-benda yang besar kemungkinan takkan boleh dibuat for a long time, kan. Syarikat-syarikat gergasi banyak restructuring di Malaysia, contoh Panasonic akan tutup berapa. Apa sebenarnya berlaku is quite straightforward, kerana kita tidak bergerak sederak dengan keperluan kandungan nilai mereka, kan. Masa kilang-kilang ini datang, kilang aircon, kilang cooker, yang dia tutup tu rice cooker, national rice cooker, masa dia datang 20-30 tahun dulu, gaji kita rendah.
dan dia boleh bayar orang kita untuk pasang-pasang. Bila dia jual itu, oleh kerana gaji pekerja kita rendah, dia masih lagi boleh buat untung. Sekarang 30 tahun kemudian ni, macam Menteri Besar sebut tadi, keadaan dah berubah. Gaji kita pun mahal kerana orang kita nak gaji minimum, kalau kerja kat kilang nak 2,000 lebih. Sedangkan rice cooker tu harga makin rendah tiap tahun tu. Dulu rice cooker mahal, sekarang makin rendah kan. Jadi maksudnya, kilang-kilang atau operasi-operasi yang banyak bergantung kepada buruh yang intensif, yang tidak banyak sangat otomasi, yang hanya memasang, bukan mereka. Kilang-kilang ini akan dia dah tidak untung lagi untuk di Malaysia. Dan mereka sama ada akan tutup ataupun mereka akan alihkan dengan negara-negara lain yang gajinya lebih rendah lah. Dan itu akan terus berlaku. Sebab itu saya kata, kita perlu ambil masa untuk menstrukturkan balik ekonomi kita, kerana yang dulu-dulu zaman 80-an, 90-an itu tidak lagi sesuai di negara kita. Sebab kenapa orang nak datang kat Malaysia kalau dia boleh dapat harga separuh lagi murah daripada di Vietnam, di Indonesia, di Filipina. Dan itulah yang berlaku sekarang kan. Jadi sebab itu bila saya push supaya kita dengan cepat menjadi pemimpin peralihan tenaga di rantau ini, is for a reason. Kerana kita tidak ada lagi a regional leader dalam sektor ini. Semua tengah merangkak ni, Indonesia ke Thailand ke, when it comes to energy transition, semua tengah merangkak. Dan kandungan teknologi dan nilai dalam banyak-banyak benda, yang paling banyak sekali ialah dalam sektor energy transition. Lebih cepat kita berada di situ, lebih cepat kita menjadi pemimpin serantau, lebih cepat syarikat-syarikat ini akan membuka perusahaan kilang di sini, dan kita boleh berada di depan negara-negara lain dan orang lain beli daripada kita. Kerana banyak daripada sektor sedia ada di Malaysia ini memang kita terpaksa menghadapi hakikat yang kita tidak punya daya saing dari segi kos seperti mana yang dahulu-dahulu. And it will continue. And Okey YB, Yeah. kita nak teruskan itu soalan-soalan daripada Slido, dan kita nak beri peluang kepada para hadirin yang hadir untuk memberikan soalan secara terbuka. Kita ambil satu atau dua soalan dan sampaikan kepada Abang Menteri. Silakan, kita beri peluang, sila nyatakan nama dan dari mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Tuan Rafizi, Datuk Seri MB dan semua hadirin yang hadir. Saya ada satu cadangan. Oleh kerana cadangan ini, saya Ahmad Azin Adnan dari Majlis Agama Islam dan Adab Melayu Terengganu. Cadangan ini adalah untuk mengurangkan kadar kemiskinan, bukan hanya di Terengganu, bahkan di seluruh negara lah. Jadi oleh kerana cadangan ini terletak di bawah kuasa Kementerian Kewangan, jadi saya cuba ajukan dan barangkali Yang Berhormat boleh majukan kepada pihak berkaitan. Hari ini kita banyak bergantung kepada usaha untuk meningkatkan pendapatan isi rumah sebagai satu cara untuk mengurangkan kadar kemiskinan. Tetapi kurang kita beri tumpuan kepada bagaimana kita boleh murnikan kaedah pemutihan. 2 minggu lepas saya bercakap dengan pasukan lembaga hasil dalam negeri, yang mana di bawah Akta Seksyen 81 Akta Cukai Pendapatan 1967, lembaga hasil dalam negeri boleh menggunakan seksyen ini untuk mendapatkan data daripada agensi-agensi. Tetapi peruntukan yang ada ini hanya terhad kepada hartanah, saham dan juga surat cara pasaran modal seperti nota kontrak lah. Dia tidak boleh akses data-data yang ada di tabung gaji dan juga amanah saham nasional berhad. Yang mana asnaf ini sebenarnya, untuk makluman kita semua, ada dua bentuk pelaburan yang asnaf kita ni secara tidak sedar
ada pelaburan yang mereka letakkan di tabung gaji dan juga Menasaham Bumi Putera misalnya. Jadi cadangan saya ialah, kalaulah boleh diusulkan kepada Kementerian Kewangan untuk diberikan data-data ini, data pemutihan lah, akses yang maklumat yang ada di tabung gaji dan juga Menasaham Nation Berhad untuk diberikan kepada Majlis Agama Islam Negeri, supaya kita dapat memastikan data pemutihan itu adalah data-data yang benar-benar menjelaskan realiti yang ada. Hari ini kita bergantung sepenuhnya kepada maklumat yang diberikan Asnaf. Jadi kalau dicerita benda betul, betul lah. Dan realiti, dan kita telah dapat mengesan di pihak Majlis Agama, kita telah dapat mengesan beberapa kes yang mana Asnaf mempunyai wang yang cukup banyak lah di beberapa tempat pelaburan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dr. Azrin. Kita beri satu lagi YB ya. Kita bagi dua soalan lah. Dua soalan, betul kita beri makan. Ya, sebelum Bukan pukul satunya. dan rumusan. Okey. Okey, yang di tengah tu. Dia ada satu, dua, tiga soalan boleh dah. Okey, boleh satu lagi dah. Tiga soalan cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengurusi. Yang berhormat Menteri, Yang berhormat Menteri Persatuan Terengganu, saya Muhammad Nur bin Haji Ismail, pengurusi Persatuan Pemandu Pelancong Bandar dan Alam Semula di Negeri Terengganu. Saya tertarik dengan apa yang berhormat Menteri kata tadi, yang menyentuh mengenaan dengan pelancongan negeri dan pelancongan negara khasnya. Tapi sejauh manakah pihak kerajaan membantu penggiat pelancongan? Kalau kita tengok kan, setiap kali bajet pelancongan yang dibentangkan oleh pihak kerajaan, peruntukan yang diberikan hanyalah untuk infra sahaja. Tapi tidak melibatkan keseluruhan kepada yang memainkan atau menaikkan pelancongan negara. Sebagai contoh, ejen-ejen pelancongan, yang selalu ditekankan hanyalah macam tadi YB sendiri sebut pun, perhotelan. Tapi sebenarnya dalam pelancongan ni bukan hanya hotel, bukan hanya ejen-ejen pelancongan, dan orang yang antara penggiat atau yang menaikkan, mempromosikan produk pelancongan adalah pemandu pelancong. Tapi setiap bajet tak nampak satu peruntukan yang khas dibagikan. Hanya sekali saya rasa semasa zaman Tun itu hari. Walau dibagi imbuhan sedikit sahaja. Selain daripada itu, tadi YB sendiri ada menyebut subsidi yang diberikan kepada pihak-pihak tertentu, khasnya dalam bidang pertanian, nelayan, petani, semua ada peruntukan dia tertentu. Tapi bagi kami sebagai pihak pelancongan, khasnya daripada pemandu pelancong, saya rasa tak pernah ada. Malahan semasa pandemik itu hari, yang amat terkesan adalah pemandu pelancong. Walaupun boleh dikatakan di Terengganu tak ramai, hanya sekitar 100 orang, dicampur kepada yang ada 2 batch. Tapi keseluruhan pemandu pelancong di Malaysia lebih kurang 19,000 lebih. Inilah antara individu atau orang yang menaikkan, sama-sama membantu kerajaan menaikkan industri pelancongan. Tapi seakan tak nampak peranan atau tugas dan kerjaya sebagai pemandu pelancong. Sedangkan bukan kami pemandu pelancong ni bukanlah kata tak ada kelayakan. Kalau di Terengganu, saya boleh katakan 99% pemandu pelancong di Terengganu semua ada degree. Tapi itulah. Saya harap pihak ni, perkara ni mungkin pihak YB boleh kemukakan cadangkan ke soalan tu. Sekian, terima kasih. Kita kesudahan masa. Terima kasih atas kerjasama. Dan soalan yang terakhir YB, satu lagi soalan sebelum kita menutup. Ada daripada YB Exco kita. Tes. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Besar, Yang Berhormat Menteri Ekonomi. Saya Dr. Mahamat Putih dari Exco bahagian Infrastruktur, Utiliti, Kemudahan Awam dan Teknologi Hijau. Pertama saya nak bangkit berkaitan dengan LPT 3 kita ni. 2 tahun lepas telah diluluskan bajet sebanyak lebih kurang 30 juta untuk buat kajian awal. Dan nampaknya sehingga kini untuk bajet sebenar LPT 3 ni tak ada lagi lah.
sedangkan dia akan memberi keuntungan yang besar kepada negeri Terengganu dan juga negeri Kelantan lah. Saya harap Yang Berhormat Menteri consider baliklah LPT 3 kita ni. Keduanya berkaitan dengan air, sumber air kita. Kita tahu bahawa akan datang berlaku perubahan iklim yang besar, yang mana sumber air agak terhad. Jadi kita walaupun negeri Terengganu ini tidak menyertai paat, tetapi kalaulah diberi peruntukan, saya rasa tidak menyalahi perlembagaan persekutuan juga walaupun tidak menyertai paat. Kita telah banyak memohon bantuan daripada kerajaan federal untuk kemudahan air-air kita ni di negeri Terengganu. Jadi kita mengharapkanlah supaya Yang Berhormat Menteri consider juga berkaitan dengan air kita ni, terutama nak buat kajian awal berkaitan dengan kemudahan sumber dan juga nak buat dam ataupun apa-apa perkara lah yang berkaitan dengan air ni. So ini untuk kemudahan kita di negeri Terengganu ini. Itu saja dua soalan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih YB Dr. Mamat, dan kita terus bersama dengan YB Menteri untuk menjawab soalan dan seterusnya membuat rumusan dan juga penutup. Silakan YB. Dia soalan yang pertama tadi paling mudah dijawab kerana kerajaan memang telah melancarkan padu ataupun pengkalan data utama adalah pemetaan semua data dalam sistem kerajaan dan agensi yang membolehkan kerajaan melihat pendapatan bersih isi rumah ataupun net disposable income untuk setiap keluarga. Jadi semua data LHDN, semua data EPF, semua ada kat situ lah. Dan tahun depan insyaAllah kerajaan akan melaksanakan akta omnibus yang mengubah semua akta-akta yang menghadkan perkongsian data sesama kementerian. Jadi isu data tu insyaAllah diselesaikan menjelang Januari, dan kemudian dia akan membolehkan agensi-agensi lain di peringkat negeri pun termasuklah zakat dan sebagainya untuk menggunakan padu supaya kita boleh melihat dengan terperinci. Dan ini sebahagian daripada usaha kita pertama untuk mengalih dasar kerajaan daripada yang B40, M40, T20 ni. Kita nak pergi kepada house by house, kau anak berapa, gaji berapa, kereta berapa, so that we know exactly yang mana nak dibantu kan. Yang kedua ialah untuk subsidi bersasar. Jadi bila kita dah ada maklumat sehingga ke peringkat itu memudahkan kita untuk betul-betul memastikan apa-apa bantuan itu sampai kepada keluarga yang betul-betul. Dan data dan maklumat daripada pihak zakat mengikut negeri-negeri itu memang sangat penting supaya kita dapat mengukur satu isi rumah tu sebenarnya berapa yang dia dah terima daripada kementerian. Sebab daripada pelbagai kementerian dia dapat, kemudian daripada zakat dan sebagainya kan. Jadi menjelang Januari tahun depan, saya ingat perkara itu insya-Allah akan diselesaikan. Sekarang dia dah ada tau, dia dah sampai setiap isi rumah tu kita dah tahu sebenarnya, tapi data itu statik. Maksudnya tiap-tiap 5 bulan agensi-agensi ni kena hantar kat kita baru kita tengok. Menjelang Januari padu akan menjadi real time. Dia bayar je cukai, kita nampak. Dia dapat je bantuan, kita nampak terus. Dan itu akan membantu pemutihan dan memastikan semua bantuan itu benar-benar bersasar lah insyaAllah. Soalan kedua pasal pemandu pelancongan tadi, insyaAllah pandangan saya memang bahawa kita perlu memperuntukkan lebih banyak kepada usahawan-usahawan pelancongan untuk membina dan menghasilkan produk-produk pelancongan di kawasan masing-masing kan. Jadi insya-Allah pandangan itu mengenai nasib dan kebajikan mereka yang terlibat dalam aktiviti pelancongan itu kita akan bawa. Selain daripada soal allowance dan sebagainya, tumpuan saya juga ialah bagaimana nak merancakkan usahawan-usahawan pelancongan di peringkat bawah supaya bantuan itu juga diberikan yang bersifat
keusahawanan, bukan semata-mata bersifat infrastruktur. YB Exco tadi ada tanya dua soalan. Satu yang melibatkan LPT 3, yang itu insya-Allah kami akan semak keadaan dia, dan saya ingat saya in fact sebut pun tadi kepada Datuk Seri Menteri Besar, at one point obviously dia akan bersambung terus ke Kota Baru. There's no question about that lah, kan, apa-apa kan. Cuma now I think kita tengok dari segi keutamaan dan sebagainya. So I will go back and tengok balik setakat mana, and we'll see. Dan kita juga akan mula merancang RMK 13 mulai tahun depan. Jadi kalaupun contohnya kita ada kekangan dalam 1-2 tahun ini, tapi sudah tentu bila kita rancang untuk RMK 13 dia sampai 2030. So there's a lot of possibilities, and definitely LPT 3 is one of the key consideration juga, insyaAllah. And pasal air, memang dia melibatkan kementerian saya, kerana peruntukan itu datang daripada kementerian saya dan juga Kementerian Sumber Asli NRECC, kan. Memanglah kita ada beberapa parameter, termasuklah sama ada ia sebahagian daripada wasiat Akta 2006 ke tidak, kan. Tapi persetujuan setakat ini di peringkat Kabinet dan juga dengan negeri Sabah dan juga negeri Kelantan, dan saya juga dah pengerusikan sebenarnya satu mesyuarat dengan semua syarikat air seluruh negara. Pandangan saya ialah kita akan melihat secara menyeluruh. The issue is how much can we spend at one go. Itu saja. But I think we will be looking at macam mana nak membantu, whether or not you are in wasia ke tidak. Kalau ada keperluan pindaan akta untuk kita membolehkan isu ini dipercepatkan, dan itu insya-Allah akan diusahakan. So I think we'll take it step by step. Mana yang kita boleh bantu dari segi kos operasi tanpa melibatkan bidang kuasa akta. Contohnya untuk membolehkan syarikat-syarikat air mengurangkan belanja operasi elektrik melalui floating solar dan sebagainya. Yang itu I think we can do it as part of the development grant dan sebagainya lah. Mana yang melibatkan tanggungjawab yang berdasarkan akta. That one we will see juga, dan kita akan melihat secara menyeluruh lah. Cuma di peringkat kami, Kementerian Ekonomi, kita kena berhati-hati supaya kita tidak melanggar akta. Kerana akta tu is very clear bagaimana negara akan mendanakan industri air. Mana yang tanggungjawab PAAP, mana tanggungjawab kerajaan negeri, kan. So we have to be careful supaya sementara kita nak selesaikan isu ini, kita tidak melanggar akta. But what we will be able to do, kalau perlu ada pindaan yang sewajarnya for us to navigate this, then we will, in fact sebenarnya cadangan-cadangan pindaan itu telah pun dibawa di peringkat Kementerian YB-NIK, di peringkat NRECC. So I think dia akan dipercepatkan, insyaAllah. Jadi saya nak tutup. Terima kasih sekali lagi banyak-banyak kepada Datuk Seri Menteri Besar, kepada seluruh kepimpinan kajian negeri, kepada semua yang hadir. Kita ada tugas yang berat. And dia tidak mudah, dan dalam keadaan negeri Terengganu dia lebih mencabar kerana jurang itu lebih besar berbanding tempat-tempat lain, kan. Dan orang selalu cakap masa mencabar ni dia tidak akan pergi dengan mudah lah. It will stay. Sebab tu orang selalu kata, kan, tough things don't last, tough people do. Benda-benda yang susah ni lama-lama dia akan berlalu jugalah. Tapi dengan syarat kita betul-betul fokus lah, kan. Jadi perancangan kerajaan persekutuan tu ada. Mesej apa yang perlu ditumpukan, sektor apa yang perlu ditumpukan itu jelas. Yang kita nak pastikan bahawa kerajaan negeri sambut, dan yang penting rakyat sambut. Because it is, negara kita perlu beralih daripada perancangan ekonomi yang ditentukan daripada atas semata-mata. Dia kerajaan ni sebenarnya tugas kami hanyalah menetapkan dasar dan bagi hala tuju dan bagi
insentif ke arah itu, tapi sama ada benda itu betul-betul rancak ke tidak, dia mesti disambut oleh semua orang. And that is the challenge yang perlu kita sambut di negeri Terengganu. Kalau hala tuju tu jelas dah. Kita ada ECRL, kita perlu bina jaringan produk, kita perlu bina jaringan infrastruktur, ada potensi pelancongan, ada potensi tenaga boleh baru di Kerteh. Soalnya ialah sama ada benda ini disambut dengan cepat dan sepenuhnya oleh atau tidak oleh ekonomi di negeri Terengganu. And I think that's a challenge, and at least we have the clarity. And as best as possible, kita akan cuba bekerjasama mana yang untuk percepatkan. Dan saya pasti kalau diberi tumpuan sebaiknya, masalah yang paling besar pun boleh dirungkaikan juga. Jadi dengan itu, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian tadi tuan-tuan dan puan-puan dan sesi soal jawab aplikasi Slido dan juga soalan terbuka. Kita bersama dengan Yang Berhormat Rafizi Ramli, Menteri Ekonomi. Sekali lagi kita berikan tepukan yang gemuruh untuk Yang Berhormat Menteri Ekonomi.